Terima kasih kepada Puan Nurliha selaku moderator dan urustia setingkat Perjabatan BPN. Yang saya hormati kepada Tuan Haji Syukur, Timbalan Pengarah Unit Penilaian dan Peperiksaan, kepada pegawai-pegawai daripada Jabatan BPN, rakan-rakan masa training yang lain, Setiausaha Kluster, KK Penyelaras, serta rakan-rakan ketua program lah. Boleh dengar tak suara saya? Jelas tak? Boleh ya? Ya, clear. Okey, Alhamdulillah. Okey, pada petang ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan JSU lah. Alhamdulillah telah diberi tugas untuk bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain untuk menyiapkanlah template JSU inilah bagi kegunaan kurikulum yang baru. Okey. So di sini apa yang kita akan tengok di dalam pembentangan pada petang ini adalah yang pertama berkaitan dengan JSU lah, apakah definisi JSU, yang kedua berkaitan dengan kepentingan JSU, ciri-ciri JSU, yang terakhir sekali adalah macam mana kita nak membuat JSU itulah. Okey. So sebagaimana kita tahu bahawa pada semester ini kita akan melaksanakan kurikulum yang baru, dan JSU yang dipilih itu dia ada dua, iaitu JSU penilaian akhir dan JSU penilaian berterusan lah. Okey. Alright, ini Puan Zia ada terangkan tadi berkaitan dengan kita punya timeline lah. Okey, timeline kita kalau ikutkan arahan ataupun surat pembinaan JSU itu telah bermula lah pada 18 Februari yang lalu lah. Okey, insyaAllah pada semester ini kita akan gunakan. Okey, kita akan gunakan lah. Dan JSU ini juga akan kita menjawab bagi peringkat dokumen di MQA lah. Okey, pihak MQA memang sangat-sangat dia nak melihat lah, dokumen JSU. Okey. Okey, kita pergi kepada definisi JSU. Yang pertama, JSU ni kalau kita tafsirkan dia sebagai blueprint lah, ataupun kerangka aktiviti pentafsiran, di mana setiap item yang dikeluarkan tu mesti dia ada dia punya surat beranak dia lah, dia punya di mana datang dia. Okey. Yang kedua, dokumen penetapan spesifikasi dalam menyediakan aktiviti pentafsiran. Okey. Bermakna di sini kita ada buat penetapan lah secara spesifikasi di dalam kita punya JSU. JSU juga dikenali sebagai test blueprint ataupun test specification lah, sebagaimana yang kita boleh maklum dekat sini, iaitu sekiranya penghasilan soalan yang sukar, kita boleh tengok balik, kita boleh review balik kita punya JSU itu, penetapan JSU itu macam mana. Dekat sini yang pentingnya kita punya JSU lah. Dan yang terakhir iaitu JSU menentukan skop pentafsiran supaya menjadi standard dokumen lah. Itu yang kita kena maklum lah. Kita nak di sini bahawa semua program menggunakan standard program, standard dokumen lah yang dikeluarkan. Kita tak nak satu macam ni, yang seterusnya macam ni, tak nak macam tu lah. So kita nak jadikan ini sebagai dokumen standard yang digunakan untuk semua dokumen. Okay. So kalau orang tanya tu JSU apa? Jadual spesifikasi ujian. Itu yang penting lah. Yang keduanya, kepentingan JSU. Okey, yang pertama menjamin tahap kesahihan kurikulum. Okey. Kenapa kita perlu kesahan daripada JSU ni? Sebab kita nak dapatkan sah dari segi topik yang kita ajar lah, kepada pelajar tersebut lah. Bila kita dah mengajar kepada pelajar dan kita nak buat pengujian kepada pelajar kan, barulah kita tahu di mana tahap pencapaian pelajar tersebut. Melalui di sinilah kita tahu tahap kesukaran ataupun tahap mana yang perlu dicapai, mengikut kita punya CMO kita lah.
Yang kedua, menentukan persimbangan antara topik-topik dengan aras domain yang diuji. Okey, sebagaimana yang kita dah tahu, kita mempunyai taksonomi ya. Okey, taksonomi segi kognitif, okey, psikomotor dan afektif lah. Okey. So kita nak mengimbangi di antara topik-topik yang diajar tu berdasarkan daripada domain. So kita buat dia punya pengujian lah. Yang seterusnya ni yang paling penting iaitu mengelakkan daripada membina ujian secara sebarangan. Kita tahulah kalau kita tak ada GSU ini, nanti kalau MK tanya kita macam mana you buat soalan, item soalan, so kita tak ada justifikasi nak cerita macam mana kita mengadakan ujian tu. So kita mungkin seborong kita keluarkan kita punya item soalan tu secara sebarangan. Itu yang kita patut elakkan lah. Jadi kita mengeluarkan pemindahan item yang tidak mengikut GSU. Okey. Seterusnya memberi panduan untuk membentuk format ujian. Kita tahu bahawa dalam satu ujian tu apa yang perlu kita nilai. Okey. Sama ada ujian berbentuk objektif ke, subjektif ke. Okey. Ujian secara aneka pilihan ke, esei dan sebagainya, berstruktur dan sebagainya lah. Kita nak tahu bentuk format ujian yang harus kita berikan kepada pelajar kita. Dan yang paling penting iaitu mewujudkan dokumen yang berkualiti dan beraccountability lah. Inilah bermakna nanti dalam kita punya pentadbiran itu kita ada dokumen rujukan di mana dokumen yang dihasilkan itu adalah hasil daripada pengeluaran ataupun daripada rujukan daripada GSU. Okay. Ini kita pergi pada ciri-ciri GSU. Apakah ciri-ciri yang terdapat di dalam GSU? Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan kandungan ujian, jenis instrumen, kaedah penilaian, aras domain yang terlibat, pemberatan pada kandungan kemahiran, bentuk soalan. Okey, kita ada yang saya beritahu tadi lah, objektif, subjektif, amali dan lain-lain. Kita juga ada bilangan item yang mengikut bentuk kandungan dan hasil pembelajaran lah. Ini semua ciri-ciri GSU yang kita perlu pertimbangkan, okay, yang perlu ada dalam dokumen tu lah. Dan yang paling penting iaitu kita kena mengambil kira masa yang diperlukan lah bagi satu ujian yang dilaksanakan. Okay, sebagai contoh kita buat ujian kuis, contoh dia mungkin kuis satu kuis tu kita perlukan masa 10 hingga 15 minit kan, berdasarkan daripada item yang diperuntukkan lah. Kalau kita tak kita tak ada satu dokumen ataupun format yang standard, mungkin dia memperuntukkan masa untuk kuis tu setengah jam, terlampau lama kan. Okay. Tapi dia bergantung juga berkaitan dengan format sama ada digunakan secara objektif ataupun subjektif lah. Okey. Okey, sebelum kita melihat kepada kita punya GSU, terlebih dahulu mohon kepada semua ketua program, okey, tengok dulu dokumen kurikulum lah. Okey, dalam kita punya dokumen kurikulum tu kita ada dokumen untuk penilaian lah. Okey. Contoh ni saya dapat untuk SSK. Di sini dia ada tulis continuous assessment 70% dan final assessment kita ada 30% lah. Ada setengah program tu dia tidak mempunyai final assessment. Okey. Ada juga dia pecahkan kepada dua final assessment tu. Sama ada final assessment dari segi objektif ataupun final assessment dari segi amali. Itu kita kena rujuklah kepada table ni. So di dalam table ini ada bunyi apa tu? Okey, di dalam table ni dia menerangkan berkaitan dengan plot untuk CLO ataupun HPK lah. Okey. Lepas tu dia punya PNO yang terlibat, lepas tu cluster yang terlibat, lepas tu domain, lepas tu jenis aktiviti lah. Okey. Ada setengah program dia tulis kat situ
kuliah, amali, ataupun presentation lah. Kalau macam untuk SSK ataupun IT, dia ada tuliskan berkaitan dengan problem based learning ataupun cooperative learning. So tuan-tuan kena faham apa dimasukkan dengan proposed teaching and learning activity tu, kena faham betul-betul maksud dia dan bentuk aktiviti yang sesuai yang perlu kita buat lah berdasarkan aktiviti tersebut. Okay. Di dalam weightage continuous assessment ni, dia ada peruntukan jumlah pemberat serta berapakah jumlah aktiviti yang perlu kita, aktiviti pentaksiran yang perlu dibuat. Kalau di dalam contoh dia practical task ni, kalau ada dua tu bermaknanya ada task 1 dan task 2 lah, itu kena ambil maklum lah. Okay, task 1 dan task 2. Okey, dari segi pecahan markah tu terpulang kepada expert judgment ataupun pakar bidang lah. Dia akan menentukan, dia akan tetapkan sama ada practical task yang pertama tu contoh dia 10-10 ke ataupun 5-15 ke, itu dia akan tentukan lah. Okey, dalam kurungan tu lah, problem based task, presentation, demonstration, practical report dan sebagainya lah. Okey. Dan yang paling penting juga kita perlu tengok dekat sini iaitu proposed topik lah. Sama ada topik kita ini dia ada macam SSK tu dia ada stroke T1 topik, T1 ataupun T3. Ada juga yang dash T1 hingga dash T3. Okay, itu kita kena tengok. Okay, apa yang dimasukkan dekat sini lah. Ada perkataan or, until, and, itu kita kena tengok lah. Apakah topik-topik yang merangkumi bagi assessment yang dijalankan tu. Okay. Selain itu juga kita kena tengok dekat dia punya pemberat lah. Pemberat ni dia akan menentukan jumlah jam yang dia peruntukkan bagi pelaksanaan aktiviti pentaksiran tu lah. Sebagai contoh, mungkin final assessment untuk subjek ini dia peruntukkan sebanyak 5 jam. Ataupun 3 jam. So kita kena letaklah dia punya aktiviti amali itu dilaksanakan selama 3 jam. Itu kita kena tengok jumlah pemberat. Maknanya tuan-tuan minta kepada anak-anak buah untuk melihat jadual ni sangat penting lah. Cluster pun sangat penting juga. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia akan menentukan jenis bentuk soalan yang akan dikeluarkan oleh kita macam mana. Sebagai contoh, untuk CLO1 ini kluster yang dirangkumi iaitu kluster 3A. Okey, 3A iaitu practical skill lah. Maknanya jenis bentuk soalan yang dikeluarkan adalah berbentuk practical skill. Kalau dia berbentuk kepada 3B, mungkin interpersonal dan communication skill ataupun secara digital dan numeracy skill lah. So nanti pihak anti dia akan tanyalah, okey, kalau untuk kluster digital ni macam mana bentuk soalan yang dikeluarkan? So kita tahulah, kita tunjuk, okey, ni bukti dia. Kena tak kita punya soalan tu dengan kita punya kluster kita? Itu pun sangat penting juga lah, kita kena tahu. Okey, ni penilaian di dalam dokumen kurikulum lah. Seterusnya, okey, kita pergi kepada JSU penilaian akhir. Kita bagikan kepada dua lah, iaitu PA teori dan PA amali. Di sini Azran, sorry tahu. Okey, sebab kita ada respon dekat chat box, ada yang tak nampak slide, tapi setakat yang kita dekat sini, Cik Azran di Melaka share slide, kita di sini nampak dia jelas. Mungkin yang ada masalah tak nampak slide tu sama ada line internet dia tu ataupun dia try to log out masuk balik ke macam mana. Okey, lepas tu untuk slide, kalau tak nampak juga, kita dah kongsikan dekat chat box boleh scroll dekat atas, tengok balik link yang kita share slide tadi dan juga attendance. Mohon sesiapa kawan-kawan boleh tolong forwardkan semula. Okey, terima kasih. Okey, teruskan Cik Azran. Okey. Slide tu Puan Zia ada kongsikan, boleh dapatkan lah. Mungkin itu penting ya. Alright. Sebab dalam untuk apa nama tu? Dalam bentuk Excel ni dia
terlampau besar, saya bentukkan dalam bentuk PDF dan saya buatkan dalam bentuk saya letakkan dalam PowerPoint lah. So kalau nak nampak lebih jelas tu boleh tengok dekat dalam PowerPoint ataupun Excel lah yang akan yang telah diletakkan dalam apa nama tu, dalam share yang telah diberikan oleh Puan Zira tadi lah. Okey, yang saya bagi tahu tadi berkaitan dengan PA teori, kita ada dua. Satu PA teori dan satu lagi PA amali lah. Okey, ini bentuk ataupun JSU bagi penilaian akhir bagi PA teori lah. Mana-mana program yang mempunyai JSU mempunyai penilaian akhir untuk teori, dia kena menggunakan bentuk macam ni lah. Okey, yang saya tim kami buat adalah ini contoh bagi yang merangkumi satu CLO. Okey, dalam CLO tu dia ada mapping kepada topik 1, 2, 3 dan 4 contoh ni untuk satu CLO lah. Okey, apa yang tuan-tuan perlu buat iaitu contoh ni kalau sistem komputer nanti JSU dia saya rasa kebanyakan kita dah menggunakan curriculum bahasa Inggeris, bermakna nanti JSU, STM, SSK tu dia kena guna JSU bahasa Inggeris saya rasa. Yang lain-lain tu yang menggunakan bahasa Malaysia tu dia boleh buat bahasa Malaysia lah. Tapi sebagai contoh dekat sini saya buat dalam bahasa campur lah. Ada term bahasa Inggeris dan ada term bahasa Malaysia lah. Okey. Nanti yang penggunaan yang sebetulnya kita akan buat dalam bahasa Inggeris lah untuk SSK dan STM nanti ya. Alright. So dekat sini contoh dia senarai topik yang dirangkumi, jumlah item. Okey, soalan dia merangkumi taksonomi yang terlibat. Sekiranya tuan-tuan dia ada apa nama tu C2, so tuan-tuan boleh buka taksonomi ini kepada aras yang lebih rendah lagi iaitu C1 lah. Sama macam P ataupun A tu lah. Kita boleh bukakan lagi. Okey. Dekat sini kita mengikut standard ketetapan bahawa untuk penilaian akhir bagi item soalan objektif bahagian A mempunyai 20 item soalan iaitu persamaan 40 markah untuk bahagian A lah, objektif. Bermakna satu item ini adalah 2 markah. Okey. Manakala untuk bahagian B standard yang digunakan iaitu kita masih mempunyai 60 markah lah, di mana terdapat 3 pecahan lah, pecahan A, B dan C yang masing-masing membawa sebanyak 20 markah lah. Okey. Tapi seandainya kalau tuan-tuan beranggapan bahawa 10 markah yang di bahagian B ini terlampau besar, tuan-tuan nak menambahkan lagi soalan, okay, kita benarkan lah, masalah dia ni lah. Tetapi kalau boleh kita apa nama tu pembahagian di setiap item soalan tu, contoh dia untuk A dia mempunyai 20 markah. Okey. Dekat sini kita tengok Q1 iaitu bermaksud question 1 lah. Nombor item 1 dan markahnya 2. Q2 nombor item 2. Kenapa saya letak macam ni? Sebab kita nak kemungkinan kita akan buat analisa. Okey, setiap item ni mungkin satu hari nanti dia dalam proses kita boleh buat analisa dan kita boleh identify lah item mana yang kita rasa mungkin tahap dia tinggi, kita boleh kurangkan, ataupun yang mana yang rendah, okay, yang dah mencapai tahap tu kita boleh tingkatkan. Okey, dekat sini lah. So dekat sini nombor item tu sangat penting lah sebab kita nak buat dia punya analisa. Okey. Alright, jumlah keseluruhan item termasuk soalan objektif soalan A dan B adalah 29 item lah, di mana bahagian A ada untuk objektif adalah 20 item, manakala bahagian B 9 lah.
Okey, ada 29. Tetapi sekiranya kalau tuan-tuan ada buat penambahan item, okey, so jumlah keseluruhan ni dia mungkin meningkat lah. Okey. Tapi dekat sini dia punya markah tu tetap 100 lah. Ini untuk CNO1, CNO lah. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, saya buat contoh yang kedua iaitu bagi yang merangkumi ada 3 CNO. Okey, tadi 1 CNO saja. Ini pun sama juga kita boleh buat. Okey. Dia boleh merangkumi tiga-tiga tu lah. CNO1, CNO2, CNO3 kan. Okey, dia boleh mencakupi semualah. Okey. Format dia tetap sama juga, iaitu di bahagian ni kita perlukan sebanyak 40 markah. Cik Azran boleh magnify ke? Boleh zoom sikit? Okey, kejap. Share slide. Okey, nampak tak? Boleh? Boleh bagi respon, nampak? Masih sama. Masih sama? Ini dah 200% dah ni. Dia hang ke? Maksudnya memang dekat display yang ni tak boleh besar lah kot. Dekat Teams ni, dia fit Static. Fit by apa nama? Screen. Dekat Cik Azran boleh nampak. Besar. Pasal pakai Magnify ni pun dah 200% ni. Sebab dekat kita tak defect, dia nampak sama tu. Oh, ya ke? So, saya rasa penerangan yang saya berikan tu boleh tengok kepada dalam link tu lah. Ada contoh tak? Fazia ada bagi dalam tu? Ada. Kan buka PowerPoint atau Excel tu, format tu boleh tengok dalam tu. Okey, setakat ni ada soalan tak? Boleh saya go through? Dia tak ada soalan, dia ada aduan je. Aduan? Okey. Kelabu, kata kelabu mata tak nampak. Okey, kelabu So, itulah macam kita cakap tadi lah, boleh optionnya boleh buka slide tu terus lah. Yes, tengok slide tu lah, option. Cik Azran, saya ada soalan. Okey, baik. Macam mana nak tahu, contohnya untuk soalan objektif Q1. Macam mana nak tahu itu C1 ke C2? Kita tengok dekat dia punya CNO ni, atas ni. Ada tak? Sebab dia kata kognitif kan, C2 kan. Explain the concept and fundamental of programming language to solve problem in problem design. Kan, C2 kan? Nampak? Nampak. Okay, so saya buka di antara C1 dan C2 kat sini. Kalau dia kata dia buka C3, maknanya boleh merangkumi C1, C2 dan C3 dekat sini lah. Untuk kognitif. Oh, jadi soalan Q1 sampai 20 tu boleh pilih lah sama ada C1 atau C2. Tapi yang pentingnya dia mencakupi kepada apa yang kita nak tu. Contoh ni C2 kan, okey, maknanya ada ruangan untuk C2 tu. Itu maksud dia. Baik, faham. Azran, saya nak tanya. Okey. Saya Puan Nisa daripada KK Bentong. Okey. Cik Azran, kalau macam tu C2 tu kan, C1 tu pembahagian markah, maksudnya macam mana kita nak bahagi C1 berapa total dia, C2 berapa total dia? Okey. Sebenarnya dia dah merangkumi kepada topik. Betul tak? Okey. Ini adalah expert judgement. Okey, expert judgement. Puan kena tentukan dengan tim puan lah. Isi kandungan ini sesuai untuk C mana. Okey. Sama ada C1 ataupun C2 ataupun C3, contoh dia. Pada asalnya kita memang ada meletakkan isi kandungan. Sebab dia mapping ke bahagian tepi tu lah, kita memang letakkan isi kandungan. Tetapi kita bimbang
sekiranya ada di kalangan topik tu dia buat slash topik 1 ataupun C3. Okey, maknanya isi kandungan tu dia akan bertambah. Okey, dia akan bertambah. So kita buat isi kandungan, so kita minta kepada expert judgement lah untuk menentukan topik 1 tu berapa banyak item yang nak diletakkan lah. Okey. Sebagaimana dulu kita ada buat aras, betul tak? Kita ada aras RST kan, dulu punya JSU. Okey. Tapi sekarang ni dalam JSU kita berdasarkan kepada aras taksonomi lah. Okey, aras taksonomi. So saya minta kepada Puan untuk bincanglah dengan bersama-sama dalam program tu untuk dekat mana yang paling sesuai. Isi kandungan topik ni dekat mana yang paling sesuai sepatutnya lah. Right. Okey, Cik Azran. Satu soalan. Okey, okey, Cik Azran. Bila kita nak bina JSU, kita melihat kepada jadual metrik dekat silibus. Di jadual metrik telah menetapkan di mana masa untuk penilaian contohnya macam kuis bersemuka 1 jam, amali ada 2 jam bersemuka dan 8 jam tidak bersemuka. So dalam kita punya pembinaan untuk penentuan masa dekat JSU tu macam mana Encik Azran untuk amali contohnya 2 jam bersemuka, 8 jam tidak bersemuka, kuis 1 jam saya rasa untuk soalan objektif aneka pilihan 10 soalan ataupun 10 soalan ataupun 20 soalan rasanya 1 jam tu masa tu agak lama. Boleh ada penerangan sikit lah. So kita tengok kat situ lah, kalau contoh dia amali. Okey, amali yang sepatutnya kita buat, contoh dia peruntukan masa 3 jam kat situ kan. Okey, sepatutnya mengikut jumlah peruntukan jam lah kita letak kat situ. Kalau macam kuis tu tak sepatutnya 1 jam lah kan, sebab taburan, markah ataupun item yang letak kat situ mungkin 10 saja. Okey. Penilaian yang diberikan tu hanya mengikut jumlah item yang telah diberikan lah. Sepatutnya 15 minit macam tu lah untuk kuis kan, tak perlu lama lah kan. Sebenarnya dia pecah-pecah tu memang dah ada. Okey, dalam kita punya format pun nanti saya akan berikan kemudian item, berapa jumlah untuk kuis sepatutnya, okey, jumlah masa yang sepatutnya dijawab oleh pelajar. Tu yang dicadangkan tu memang dah ada. Nanti saya akan kongsikan lah. Okey, terima kasih. Kena highlight sikit kot untuk makluman JSU yang sedang ditunjukkan oleh Encik Azran sekarang ni akan digunakan untuk kursus yang ada peperiksaan akhir dahulu. Nanti akan ada template-template yang lain juga untuk kata peperiksaan akhir amali dan juga yang mana menjalankan 100% PB pun akan ada dia punya template. Okay. Alright, saya teruskan. Okay. Okey, bagi JSU penilaian akhir, okey, dia punya template dia memang macam ni. Okey. So, sebagai contoh dia, bagi P3, CLO yang pertama ni, construct task related to server roles and features for both Windows and open source server as demonstrated by instructor. Contoh dia kan, dia letak P3 sini. Tapi dia punya tahap domain ni kita boleh pecahkan kepada P1 dengan P3 lah. Kita boleh pecahkan di sini. Pecahan tu adalah bergantung kepada pakar bidang lah tuan-tuan. Okey. Dan kita setkan dekat sini sebagaimana kriteria yang ada dekat dalam kita punya rubrik lah. Jadi sebagai contoh ni kriteria pertama kita letakkan sebagai setup rules and features and Windows Server. Okey, dia punya sub kriteria tu apa? Dan dia punya pemberat markah tu apa? Dan yang terakhir sekali ada dia punya skor lah. Kita letak sini. Okey. Tuan-tuan pakar bidang semua kena merancang JSU dulu lah. Lepas tu dah dapat satu jadual dekat sini. Okey. Baru kita boleh keluarkan rubrik lah. Kalau ada rubrik pun boleh juga masukkan dekat sini saja lah. Sama juga boleh masukkan. Okey. Yang penting
tuan-tuan kena tahu dia punya jenis kriteria apa, sub kriteria apa yang perlu masuk kat dalam ni lah. Untuk penilaian amali. Okey, ini adalah contoh bagi penilaian amali lah. Okey. Kalau kita tengok dekat sini P3. Kemungkinan bukan P3 saja, mungkin kita melibatkan P1, P2 dan termasuk P3 kan dalam ni lah. Berserta dengan dia punya keseluruhan markah bagi PA amali tu lah. So kita design macam ni sebab kita kena ada bukti juga. Bagi pihak MK, kita kena beritahu bahawa penilaian amali ni pun kita ada buat JSU. So ni adalah dia punya format dokumen tu lah. Okey, ni untuk PA amali. Seterusnya, okey, saya ada bagi contoh untuk JSU PB. Okey, ini yang saya ambil dalam kurikulum untuk SSK. Okey, so minta kepada ketua program untuk melihat dulu dia punya apa ni, assessment yang dapat dalam kurikulum tu. Okey, lepas tu kita pecah dia macam ni lah. Ini adalah contoh JSU penilaian berterusan bagi PB. Kalau tuan-tuan tak ada PA, tuan-tuan perempuan kena buat untuk PB macam ni lah. So dia punya langkah-langkah dia adalah kita masukkan kita punya program, kod khusus, nama khusus, dia punya CLO, okey, dan instrumen penilaian yang perlu dilaksanakan ataupun yang bersesuaian dengan kaedah penilaian yang ada kat dalam kita punya dokumen kurikulum. Okey, saya abstrakkan daripada di sini dan saya terjemahkan di sini. Okey, so dekat sini kita ada instrumen penilaian, kaedah penilaian, kita ada dia punya CLO, cluster pun kita letakkan, topik dan dia punya tahap domain lah. Okey, ini bagi contoh bagi satu domain lah. Contoh P ni kan, saya letakkan satu item dan jumlah markah dia 100. Saya tak pecahkan kepada P1, P2, P3. Tapi saya ada buat satu contoh lagi lah. Kita pecahkan lah kat sini. Sama juga dekat sini lah. Okay, dia punya markah 100. Kenapa kita letakkan 100? Sebab nanti tuan-tuan senang key in di dalam sistem lah. Dia akan tukarkan kepada pemberat tu lah. Okay. Dekat sini kita ada 3 jenis item. Nanti saya akan terangkan apakah 3 jenis item ni. O ni bermaksud objektif, S ni adalah subjektif, manakala P ni adalah praktikal lah. So kita tengok yang pertama, iaitu untuk problem base task. Okay, yang satu, okay, dia punya penilaian instrumen adalah rubrik. Okay, merangkumi kepada CLO2. Okay, dia punya cluster ada 3A, topik merangkumi topik 2 dan topik 3. Okay, dan dia punya jenis item ni kita cadangkan di sini adalah P ni lebih kepada psychomotor ataupun practical lah, dekat sini kita letak. Alright. Sekiranya tuan-tuan ada contohnya untuk kognitif, okay, kita cadangkan, kita letak dekat sini adalah skema markah lah. Ini skema markah. Okay. Termasuk dengan presentation tadi pun sama juga, rubrik. Dengan sekiranya case study itu pun lebih kepada kognitif, kita letakkan sama ada skema markah ataupun rubrik lah, cadangan daripada tuan-tuan sendiri lah. Ini contoh bagi penilaian berterusan bagi PB yang merangkumi satu domain. Okey, ini saya contoh yang kedua, saya buat pecahan domain, iaitu saya pecahkan P1, P2 dan P3 lah. Saya pecahkan dekat sini. Okey. Termasuk A saya pecahkan jugalah, kalau A1, kalau A2. Okey, contoh dia untuk CLO3.
perform interpersonal communication skill based on given situation successfully. Dekat sini saya pecahkan walaupun dia A2, kita letakkan A1 dan A2. Ini semua bergantung kepada expert judgement daripada pakar bidang masing-masing lah. Okay. Ini adalah contoh satu bagi penilaian JSU bagi PB. Okay, yang pecah tadi itu satu saja. Ini satu domain. Yang kedua ni adalah pecahan dia P3 tapi dia pecah P1, P2, P3. Okay. Okay, saya buat contoh yang kedua. Kursus yang lain juga. Okay. Ni dia punya dalam assessment pentaksiran. Okay. Ini contoh dia tapi dekat sini lainnya adalah dia mempunyai quiz. Quiz kita beza di antara nombor item dengan bilangan item ke sini lah. So kalau untuk quiz ataupun ujian, so kita ada macam tadi lah, kita follow macam PA teori tadi, kita ada Q1, okay, Q2 question 1 lah kita letak. Okay. Kat sini nanti yang dicadangkan lah oleh expert judgement lah. Okay, maknanya untuk quiz 1 tu kita ada 10 saja question. Okay, dia standard lah. Dekat sini penilaian yang dicadangkan adalah aneka pilihan. Okay. Kalau tuan-tuan letak dekat subjektif tu mungkin quiz 1 tu dia punya question tak banyak lah, mungkin ada 4 ke ataupun 5 question lah yang berbentuk subjektif lah. Okay, di sini lah tuan-tuan boleh mereka kita punya JSU lah. Okay. Lain-lain tu sama. Untuk kelas 4 assessment pakai rubrik dan peti kertas, okay, presentation, assessment dengan case study lah. Okay. Untuk SSK dia memang ada macam ni. Kalau program lain saya rasa dia lebih kepada practical, tugasan, projek, case study, simulasi. Okay, berikut macam ni lah. Okay, pecahan markah tu. So pemberat ni follow kepada kita punya kurikulum tu. Kita ubah lah sama. Okay. Termasuk dengan jumlah markah lah. Jumlah markah ini contohnya 20 markah. So nanti tuan-tuan kena convert lah kepada 100 markah. Kalau dalam sistem tu dia letak 100 markah, kena convert lah markah ni lah. Okay. Menjadi kepada pemberat ni. Okay, ini contoh bagi yang ada quiz lah. Okay, saya tak ada contoh untuk ujian. Alright, ni pecahan bagi macam tadi tu sama juga. P kan, saya letakkan satu saja. P1 dengan P1, bilangan item dia 1 dan markah dia 50. Kalau tuan-tuan nak buat pecah macam ni pun boleh juga. Okay, ada 1, 20, 30 dan 50. Okay, jumlah markah dia ada 100 lah. Okay. Ini pecahan, saya bagi dua contoh, iaitu satu yang ada domain satu dan yang lain tu adalah ada pecahan domain lah. P1 hingga P3 contohnya lah. Okey, yang berkaitan dengan OSP tu, ini kita boleh letak dekat sini lah. Contoh ni quiz, boleh tandakan sebagai O ataupun S. Ujian kita letakkan O ataupun S juga. Tugasan kita letakkan S ataupun P. Okey, pembentangan kita letak P. Amali kita letak P. Simulasi kita letak P. Demonstrasi letak P. Projek kita letak P lah. Sebab kita tengok kat sini bahawa untuk soalan objektif kita ada ujian respon bebas, kita ada contoh dia jawapan pendek, melengkapkan ayat betul dan salah. Manakala untuk soalan objektif ujian item respon tetap, kita ada jenis padanan penjelasan aneka pilihan. Okey. Manakala untuk subjektif kita ada struktur dan isi lah. Tapi kebanyakan kita lebih banyak menggunakan bahagian struktur ataupun aneka pilihan lah. Ada tak yang masih menggunakan betul dan salah ni, saya tak tahulah. Kalau ada program yang masih buat dia punya quiz ke ataupun quiz menggunakan betul atau salah ataupun padanan ni lah. So dekat sini jenis item tu boleh dibincangkan, kita letak di sini lah. Ini panduan lah. Panduan kita meletakkan jenis item tu.
Alright, so kita buka untuk kita punya tu. Alright. Salam sejahtera Cik Aslan. Okey, saya. Saya Cik Kuah daripada College Komuniti Sungai Petani. Okey. Saya nak tanya yang untuk yang silibus yang baru, Kuah ada perasan dalam salah satu silibus tu dia tak letak macam ni, jenis penilaian ni dia tak letak yang ada yang dekat sini. Dia letak end of the chapter tu apa maksud? Dia tak ada perkataan simulasi, dia kata perkataan projek, tugasan, pemenangan. Tapi dia tak ada. Tak ada. Dia letak end of the chapter. Oh, tak ada yang propose activity ni tak ada. So macam mana? Ke saya yang tak nampak? Program apa? Program apa ke Kuah? Front office. Front office, ya. Bawah program apa ya? Operasi perhotelan. SOP. Sure ada peserta daripada SOP yang lain boleh respon? Sebab patutnya kena ada tu. Ada tak? Tak ada. Dia kaedah penilaian yang pelik dia letak end of the chapter. Okey, yang lagi dua dia letak ujian amali. Yang tu saya tak ada masalah. Yang satu lagi dia letak tugasan kerja berkumpulan, tak ada masalah. Tapi satu ni dia letak end of the chapter. Tu ada pelik, ada fikir, ada tengok. Apa pasal end of the chapter? End of chapter tu apa dia maksud dia? Cuba tengok kat belakang tu apa dia. Tak ada masuk nak cari kat mana yang ni. Dia punya tu kat mana nak tengok. I pun tak faham. Ya. Dia tak bagi tahu apa masuk end of the chapter tu. So macam ni, kalau macam ni you bincang dengan you punya expert judgement, okey dekat C tu apa yang sepatutnya yang elemen-elemen untuk aktiviti yang sepatutnya ada untuk menilai. Okey. Untuk yang ni dia nak apa tu? P2. P tu psikomotor kan? Psikomotor. Psikomotor. Okey, apa yang cuba dia nak apa dekat situ? Dia punya silo tu. Dia nak apa? CRO dia tulis menunjukkan pengoperasian jabatan front office dalam hotel. Yang tu saja. Okey. Maknanya lebih kepada psikomotor. Simulasi. Kerja-kerja simulasi ke ataupun praktikal kat situ lah. Kan? Okey, lepas tu dia bagi pilihan boleh pilih topik pula. So maksudnya kita punya rubrik nanti kita akan buat dia umum lah. Macam tu. Pilih topik tu macam mana? Saya rasa dia dah bagi dah kan. Dia cadangan topik dia 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Maksudnya 6 topik tu mana-mana topik kita boleh bagi kepada pelajar untuk buat penilaian kan? Betul. Tu maksudnya kalau kita buat rubrik ni dia kena orang kata boleh fleksibel untuk ke 6 topik tu lah. Fleksibel itulah saya mula-mula saya fikirkan apa yang dimaksudkan dengan T1 ataupun stroke contoh T3 kan. Adakah perlu untuk T1 kita buat untuk T1, yang kedua kita buat untuk T3. Dia ada dua option kat situ lah. Sama ada nanti dia tengok kalau dia pilih T1 mungkin dia buat T1 kan. Kalau dia tengok T3 mungkin dia tengok rubrik tu jenis T3 tu macam mana. Sebab dia bagi O tu kan. Betul tak? Lepas tu kalau macam ni contoh college A dia pilih topik 1, college B dia pilih topik 2 pula untuk penilaian yang sama. So nanti dia akan jadi tak sama lah kan? Tak sama. Ke dia ada penentuan macam kita guna bank soalan. Okey, untuk SEM ni kita pakai T1, kita buat soalan T1 walaupun kita boleh pilih kan. Betul next SEM kita pilih T2 pula macam tu. Mungkin. Mungkin macam tu. Tak tahulah, tak tahu lagi lah. Belum tahu lagi sebab saya belum tengok lagi yang program mana yang ada banyak yang stroke tu. Sebab yang ni dia stroke 6 topik. Kalau stroke 2 topik lain cerita. Ni stroke 6 topik. 6 topik agak mencabar bila kita nak buat rubrik yang nak kena bagi sesuaikan, sebab bukan semua rubrik boleh ataupun bukan semua topik dia boleh sesuai untuk amali. Macam tu lah. Macam kalau T1 confirm dia kepada teori, dia bukan amali. Kalau topik T2 boleh lah. Kalau kita tengok daripada topik 1 sampai topik 6 tu, adakah dia kena dengan kita punya tu, ZO tu?
CLO kalau menunjukkan pengoperasian saya rasa lebih kepada T2, T2, T3, T4, T5 lah. T1 dengan T6 ni dia lebih kepada amali, kepada teori. Teori, Macam tu lah kalau tengok lah. Kena tengok balik kan. Apalah. So maksudnya kalau end of the chapter tu kita tengok balik yang apa yang dia nak buat. Kalau dia P, so kita lebih uji kepada psikomotor, so kita boleh guna pakai simulasi lah kan. Ya betul, simulasi ke ataupun demonstrasi ke. Simulasi, demonstrasi ataupun amali lah kan. Amali ya, yang bersesuaian lah dengan apa-apa yang you nak buat tu. Okey lah, okey. Okey, thank you lah. Mr. Kwa. Ya. Maybe boleh share kot snap sikit jadual tu, boleh share dekat chat box ke, so sama-sama boleh tengok sebab penilaian tu. Mungkin yang lain ada pandangan dia macam mana. Boleh. Sana saya print screenshot. Okey, masih baik. Okay, thank you. Okay, ada lagi soalan lain? Dah share dah. So, kita tengok kat sini. So, dia tengok kat sini latihan amali. Dicadangkan tau. Tapi sebab tu dia letak end of the chapter. Kalau macam tu, tak payahlah nak letak end of the chapter. Letaklah amali. Mengapa dia nak letak end of the chapter? Sebab dia confusing. Lepas tu dia bagi pilihan lagi. Yang tu lagi confusing. Banyak lah tu. Dia 1 surat 6 banyak. So kalau bila kita nak buat rubrik tu, pening lah lagi. Dia macam tu je lah. Untuk SOP belum ada interpretasi kurikulum ya, Mr. Kwa? Dah buat dah hari tu. So tak ada yang raise ke pasal benda ni? Tak ada yang tanya ke pasal end of chapter tu macam mana? Tak pasti sebab saya tak masuk, sebab saya ada saya ada bagi talk hari tu, so saya tak boleh nak masuk. So ada tak lain-lain kawan-kawan daripada SOP? Ada tak sesiapa boleh bagi respon? Ada wakil yang masuk. Ada 3 orang yang masuk, tapi tak pastilah mereka ada tanya and then dah dijawab ke belum, saya pun tak pasti. Tapi saya rasa macam tak dijawab pun sebab saya dah tanya pasal end of the chapter ni sebab agak confusing bila tengok kurikulum tu. Cantik, kemas, semua benda dah dibetulkan balik. Okey, boleh. Tapi tiba-tiba tengok dia punya penilaian, apa pasal jadi macam ni? Tu je lah. Tapi semua dah okey lah sebab sebelum ni lagi panjang sebab saya pun pernah terlibat buat rubrik, buat syllabus, sebelum ni pun pernah terlibat. Sebelum ni punya lagi panjang, RMS dekat 20-30 muka surat, sekarang dah tinggal 10 muka surat je kan. Dah okey lah tu. Cuma dari segi penilaian, mengapa dia nak buat macam ni, yang ni yang saya tak faham ni. Mungkin dia ada justifikasi dia sendirilah. Tak apalah. Nanti saya tanya balik. Okey, masih kita open lah kepada mungkin ada kawan-kawan kita yang daripada kolej, komuniti pelaksana yang juga menjalankan program SOP. And then dah join interpretasi kurikulum dan ada maklumat tentang penilaian end of chapter ni, mungkin boleh sharing lah. Okay? Okay, Encik Imran. Encik Imran raise hand tu, ada soalan tu? Encik Muhammad Imran. Dia punya masa trainer dekat sebelah tau. Okay, kita open soalan sekarang dah sesi Q&A. Taklimat dah selesai dah tadi, Cik Azran dah sampaikan. So kalau ada persoalan boleh terus tanyalah. So dekat chat box ada ke? Ada soalan kat chat box ke? Kalau untuk JHU ni lebih bagus buat thinking, lepas tu masa tu kita isi, pun kita nampak macam mana kan. Ada soalan apa? Kalau dekat chat box ni kebanyakannya dah dijawab lah oleh masa training kita juga yang lain. Contohnya dia tanya ujian ada JSU ke? Ada, okay, dah diterangkan Untuk PB pun ada JSU dia. Ya. Apa beza JSU PB pecahan domain dengan satu domain?
Okey, apa? Apa beza JSUPD kan ada dua tadi sampel kan? Oh, yang yang tadi satu tu. ada pecahan Okey. domain, yang satu tu satu domain saja. Oh, okey. Yang pertama ni P3, maknanya P3 ni apa? Step by step kan? Step by step maknanya soalan tu dia terus merangkumi kepada P3 tu. Jadi kalau yang pertama tu kemungkinan P1 tu apa yang dia kena buat? Mungkin dia mendapatkan knowledge dulu kan? Lepas tu persiapan apa yang dia kena buat. Dia dalam rubrik tu nanti dia itulah dia ada proses sebelum, lepas tu ada semasa, lepas tu ada selepas. Macam tu lah. Kalau P3 tu mungkin keseluruhan proses tu dia terus pelajar tu untuk buat benda tu. Kalian boleh respon lagi? Cadangan topik jika tidak silap saya diberi based on kat mana ni ya? Yes. Encik Azra, untuk soalan subjektif, ada restriction tak bagi setiap aras taksonomi? Dia berdasarkan daripada aras yang tu lah. Contoh dia C3 contoh dia. Kita ambil lah daripada C1, C2, C3. Macam tu dia punya aras. So mungkin apa nama tu untuk soalan subjektif tu boleh bermula daripada soalan aras rendah, lepas tu kepada sederhana dan soalan tinggi lah, macam tu lah. Markah tu bergantung kepada item. Okey, item. Okey, contoh dia mungkin kita ada soalan subjektif tu kita ada tiga item. Okey, kita nak tanya aras yang pertama tu C1, yang kedua tu C2 dan yang ketiga tu C3. Mungkin C1 tu kita mula apa contoh dia kita letak 4 kan ataupun 6 ke markah kan. Lepas tu seterusnya kita letak yang lebih tinggi tu mungkin 8 macam tu lah kita letak. Itu semua bergantung kepada apa nama tu expert bidang lah, assessment. Assalamualaikum Cik Azran. Salam. Okay, saya Zaidah daripada Kolej Komuniti Ampang. Salam. Okay, Cik Azran boleh share semula tak slide untuk yang apa JSU yang 3 CLO tu, yang second PB ke apa? Yang sekejap. Rasa yang penilaian akhir. Penilaian akhir. Amali, teori. Yes, yang ini, yang teori. Oh, okey. Okey, persoalan saya tadi berkaitan dengan soalan subjektif yang restriction untuk markah tu. Sebab saya lihat item 1B, dia diberikan 6 markah. Betul. Okey, persoalan saya bila lihat markah pada level C1 tu, adakah dia minta pelajar ni senaraikan? Sebabnya macam C1 tu kan dia punya markah sikit je kan? Itu yang saya tanya. Mungkin dalam soalan 1B tu dia pecahkan lagi. 2, 1. So dia ada anak lah. Ya dia ada anak. Mungkin macam tu lah kita tak tahu. Okey. Ataupun dia senaraikan 3. Dia letak 1 markah tu, 2 markah. Yang 3 tu. Tetapi bagaimanapun Okey, sebabnya saya biasa terlibat dengan yang Podi punya lah. Bila saya lihat yang ini, dia macam kita tak declare dekat situ ada anak. So bila sebenarnya masa yang kita peruntukkan untuk anak soalan tu juga kita kena ambil kira lah. Itu sebenarnya saya tanya ada tak apa dia punya restriction. Sebab biasanya kita tak bagi lebih daripada 5 pun untuk yang level C1 ni. Dia sikit je. 4 tu okey lah.
Sebab dia tak ada, dia C1 C2 kan, dia tak ada, kalau ada yang C3 tu mungkin dia boleh buat agihan yang lebih cantik lah. Itu sajalah. Okay, Terima kasih. Puan. Saya letakkan dekat sini tu, yang penting adalah dia punya pembahagian markah tu. Okay, macam penetapan tu untuk bahagian A tu 20 markah, bahagian B tu 20 markah dan bahagian C tu 20 markah. Dari segi format tu lah. Macam Puan cakap tadi tu betul lah. Okay. Berkaitan dengan kalau pecahan anak tu kita kena letakkan nilai. Okay. 2 pecahan anak untuk soalan 2 tu. Okay, ada lagi? Cik Azran, masih ada yang confused lah. Yang mana? Pasal JSU PA dan PB. Oh, masih confused kan? So untuk makluman semua, Cik Azran dah tunjukkan yang kita ada umumnya ada 2 lah. JSU 1 digunakan untuk peperiksaan akhir, yang mana peperiksaan akhir ni boleh jadi peperiksaan akhir teori dan juga penilaian akhir amali. Tengok dekat jadual ni, nampak kan dekat atas tu. The course assessment consists of satu Roman continuous assessment 70%. Ini PB lah biasa kita sebut. Yang 2 Roman tu final assessment ataupun final exam 30%. Ini yang kita sebut sebagai peperiksaan akhir atau penilaian akhir. So yang ini, yang 70% ini menggunakan template JSU tadi. Template JSU PB. Untuk yang yang ini. Yang ini JSU PB. JSU PB yang mana dia letakkan semua jenis penilaian yang terlibat sepanjang PB tu lah. Ada presentation, ada assignment, ada quiz, case study dan sebagainya. So semua masukkan dalam ni. Okey, untuk yang PB. Berbeza dengan yang peperiksaan akhir ataupun penilaian akhir tadi, yang mana dia ada 2 template. Satu template digunakan untuk teori. Yang ini. Teori. Yes. Teori. Okey, dan satu lagi template digunakan untuk penilaian akhir amali. So tuan-puan kena refer balik dekat jadual assessment dalam dokumen kurikulum tadi, yang mana ada peperiksaan akhir, yang mana tiada. Kalau yang memang 100% PB, dekat portion peperiksaan akhir ataupun penilaian akhir tadi memang dia tak ada letak percentage apa-apa. Okay, dia akan terus dekat PB tu 100% PB. So kalau yang memang 100% PB, terus gunakan template yang ini, JSU PB ni. Okay. Okay, seterusnya Encik Tajul. Soalan dia, bengkel seterusnya hanya akan buat rubrik sahaja ke? Soalan akan dibuat oleh kolej pelaksana masing-masing. Okay, ini pun kita dah sampaikan pagi tadi, yang mana untuk bengkel seterusnya di peringkat kluster dan sama juga seperti arahan adalah untuk membangunkan JSU dan rubrik selaras. Dia berjalan sekali. Tapi untuk sesi ini kita bangunkan bagi kursus-kursus yang terlibat bagi semester 1 sahaja dahulu. Okey. Kemudian soalan akan dibuat oleh kolej pelaksana. Ya. Lepas dah siap, disemak, disahkan di peringkat kluster, JSU dan juga rubrik selaras tadi, kita akan upload sama ada dalam CCMS ataupun CDOS. Kita akan maklum kemudian lah. Okay. So di peringkat kolej komuniti pelaksana, semua akan download dan menggunakan JSU serta rubrik selaras yang telah dibangunkan tadi tu. Okay, daripada situ akan bangunkan item penilaian di peringkat kolej masing-masing. Untuk pembinaan item penilaian berterusan, PB, dia pembangunan secara dalaman lah. Okay, arahan pun secara dalaman. Untuk peperiksaan akhir, item peperiksaan akhir, BPN akan keluarkan arahan pembinaan item peperiksaan akhir. Okey, yang ini pun sama, dibuat di peringkat kolej dahulu. Okey, selepas dibuat di peringkat kolej, dekat kolej pun perlulah ada semakan, pengesahan, vetting lah macam biasa oleh ketua program, oleh TPA, SME di peringkat kolej. Okey, daripada situ soalan-soalan tersebut dihantar kepada KK penyelaras. Okey. So di peringkat KK penyelaras pula akan bawa soalan-soalan yang telah dihasil dibangunkan oleh KK pelaksana ni nanti ke peringkat kluster.
yang mana biasanya kita akan anjurkan bengkel semakan dan penilaian item. Okey. Sewaktu ni lah akan melibatkan panel pemilih item, panel penilai, ada juga panel penilai luar. Okey, mungkin ada panel semakan bahasa di peringkat ini. Untuk peperiksaan akhir sahaja yang PB tak ada. PB semua berlaku vetting ke apa semua di peringkat kolej saja. Kita cuma buat penyelarasan dari segi rubrik dan juga JSU-nya sahaja. Okey, untuk item semua terpulang kolej masing-masing. Untuk yang peperiksaan akhir saja baru kita buat, dia punya semakan penilaian itemnya di peringkat kluster. Okey, secara berpusat di peringkat kluster. Okey, dan akhirnya tadi daripada item-item yang dihantar ni dah disemak, disahkan di peringkat kluster, kita akan upload dalam sistem, kemudian barulah kolej-kolej pelaksana ni akan download soalan tersebut, dah jadi set soalan lah, akan download untuk digunakan waktu peperiksaan akhir sesi Disember 2020 yang dijangka dalam takwim pada bulan Jun hingga Julai nanti. Okey, ada apa-apa lagi persoalan? Dia dah diam tanda setuju. Diam tanda setuju Okey, Ziha, sorry last nak tanya. Okey, untuk program di bawah kejuruteraan elektrik, unit elektrik, kita juga ada penilaian end of chapter. Untuk perkara ini, since ada silibus daripada program lain juga menggunakan end of chapter, ada tak penyelarasan kaedah pelaksanaan end of chapter tu? Sebabnya kita tahu interpretasi ataupun pemahaman masing-masing berkaitan dengan end of chapter ni berbeza. Macam kami di unit elektrik, kita melaksanakan end of chapter ni untuk penilaian kognitif. Macam yang tadi tu dia menggunakan penilaian psikomotor. Jadi ada tak di manakah penyelarasan untuk end of chapter tu? Adakah pada BPN ataupun unit di kurikulum masing-masing? Okey, setakat ini kita di peringkat master trainer ataupun di BPN pun kita macam belum pernah bincangkan pasal end of chapter ni. Yang Puan Zaidah cakap tu program diploma ke? Elektrik itu? Saya terlibat dengan penggubalan untuk yang diploma lah. Saya tak pasti yang sijil ada ke tidak. Yang diploma itulah, saya pasti ada. Itulah setakat yang sijil ni macam baru dengar daripada SOP ni je lah. So kita memang tak ada buat apa-apa penyelarasan lagi. Mungkin kita akan get back to curriculum lah, sebab yang tetapkan semua kaedah penilaian tu pun dalam peringkat penggubalan kurikulum kan. Okay, jadi kita akan minta daripada BK untuk clarify lah apa maksud end of chapter tu. Cuma dari segi pemahaman umumnya dia kata boleh cross check pada cluster. Okay, kata yang dia kata tadi contoh macam SOP tu, end of chapter dia plotting dia tu dengan cluster digital. Digital. So bermakna dia kata pengujiannya adalah dalam bentuk kemahiran digital yang mengukur domain psikomotor. Okay, thank you. So setakat yang kita dapat respon daripada kurikulum begitulah. Okay, mungkin untuk mana-mana program, especially yang kurikulum baru ni lah, yang turut sama ada term-term yang kita kurang familiar, macam contoh macam tadi tu lah. Kita dah biasa assignment, presentation dan sebagainya, tapi yang end of chapter ni quite new jugalah. Okay, mungkin boleh berhubung dengan urusan jabatan bidang masing-masing. Okay, untuk dapatkan maklumat lanjut daripada bahagian kurikulum, okay, dan boleh sharing kemudian dengan kita lah. Okay.
Okey, ada lagi. Jam baru pukul 3.57 dekat jadual sampai pukul 5.30. 5.30 baru boleh dapat sijil. Kalau tak cukup jam tak dapat sijil. Tak boleh balik awal Oh, nak balik dah. Jangan ada post test. Jangan ada post test Kita buat. Okey, kalau ada persoalan boleh tanya sekarang. Kalau ada cadangan untuk cadangan untuk pindaan ke apa ke kan, boleh maklumkan sekarang. Okey. Aku tak berapa clear, aku tak suka lah Cik Azran warna hijau tu, kau warna lain boleh tak? Sebabnya tuan-tuan puan-puan ni memang yang kita dipanggil apa? First layer of end user. Sebab di peringkat master trainer dia yang membangunkan. Okay? So di peringkat puan ni adalah first layer of end user yang akan menggunakan. So dari sinilah kita nak dapatkan feedback. Sekiranya template ni sesuai ke tidak, praktikal tak nak digunakan mengikut program masing-masing kan. Okay? Dan juga macam yang disampaikan Cik Azran tadi, dia kata kita memang dah buat penetapan tu. Okay, kata yang tadi soalan bahagian B kita tetapkan 3. Ada A, B, C. Tapi sekiranya melalui expert judgement iaitu tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan tim yang membangunkan JXU nanti merasakan terlalu besar portion dia. So kita nak tambah A tu ada anak-anak dia ke apa. Itu adalah open lah, terpulang kepada tim program masing-masing untuk membuat penetapan tu. Okay? Cik Tajul kata 5.30 saya sembang sorang-sorang. Memang dia nak habis awal ni. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Puan Rohaniza dari KK Selayang. Tadi pagi ada Puan Siti share tentang checklist kan untuk instrumen penilaian tu. Ada contoh tak yang untuk checklist tu? Sebab kalau kata rubrik untuk yang kita uji efektif kan, psikomotor, checklist, skema markah, kemudian kognitif. So ada tak contoh macam mana rupa checklist tu? Dan kita akan pakai ke atau kita akan stick dengan rubrik? Pakai. So ada tak contoh checklist tu? Untuk checklist setakat di peringkat penyelarasan dokumen yang kita buat tiada lagi. Kita hanya ada selaraskan untuk JSU dan juga rubrik. Mungkin kalau ada program lain, Tuan Haji Kimi ada tak bersama kita? Fashion ada fashion. SFT. So setakat mana-mana kalau tuan-tuan puan-puan ada akses ada checklist tu boleh share kot. Gema pula suara kita. Telefon lah. Okey, saya ulang semula. Okey, untuk di peringkat penyelarasan dokumen pentaksiran, di peringkat master trainer kita baru buat penyelarasan dari segi template JSU dan rubrik saja. Untuk checklist memang belum ada apa-apa penyelarasan. Jadi kita mohonlah jasa baik kawan-kawan kalau yang ada buat tadi katanya untuk program fashion, program elektrik, program tadi ada sebut checklist apa? Cik Tajul ke? Bukan? Kalau ada sampel boleh share lah bersama kawan-kawan kita. Okey. Seterusnya peringatan daripada urus setia, baru ada 170 orang sahaja yang mengisi borang kehadiran. Okey. Tapi dekat penyertaan ni ada 224 orang Okey, jadi kita pohon tuan-tuan puan-puan untuk isikan kehadiran. Ya, kehadiran ni sekali dengan yang pagi tadi. Sebab yang pagi tadi kita terlupa nak share. So samalah boleh isi sekali. Jiha untuk SU tak ada. SU? Tak ada untuk apa? SU pegawai exam tak ada apa ni? Dalam checklist tu apa dalam kehadiran tu.
Awak isi je sebagai pensyarah. Awak pun pensyarah juga. Pensyarah tu ada KP tu. Tak perasan dapat KP. Sorry. Isi je sebagai pensyarah, jangan kecil hati. Rajuk. Baik, maaf sorry, ya. tak perasan. Perasan KP je. Bukan pensyarah program juga. Bukan pensyarah program, sedap mengunyah tu. Dia berkecuali Sat nak edit jap. dia edit Sat. Boleh tak dapatkan video daripada sesi pagi? InsyaAllah. Okay, nanti kita filter dulu. Kita check dulu. Main petik nama je. Oh, marah Cik Tajul. Kalau ada, kita tanya kalau ada. Kalau ada sample checklist, boleh share. Dah SU boleh isi. SU dah boleh isi. Okay, dah update. So yang SU cluster, pegawai keperiksaan boleh pilih option tu lah. Minta share video, boleh. InsyaAllah nanti kita share sekali dalam link tadi tu Link yang kita sharekan slide dan juga template JSU, kita akan share sekali link untuk video ni lah nanti sebab recording size dia agak besar file dia. So mungkin take time untuk dia available dekat stream nanti. Okay. Ada gak video Ziha TikTok? Cik Tajul ni kan saja ni. Aku tuntut ni nanti sambal hitam Kuantan ni. Okay, ada apa-apa lagi persoalan? Boleh ajukan. Kalau tak nak Encik Azran jawab, boleh minta juga masa training yang lain. Ramai lagi dekat sini. Oh, ni ramai angkat tangan tapi soalannya mana? Tak tanya pun soalan. Puan Siti Rohaniza. Cik Ya. ke? Puan Syazwan tanya, Puan. silakan ada soalan. Ya Puan. Dah tanya tadi. Dah tanya. Sebab raise hand lagi kita ingat ada soalan. Okey, seterusnya Syahnaz. Ini tuan ke puan? Ada soalan ke sebab dia raise hand kan? Tak ada Okey, baguslah. Maksudnya semua faham. Tak kata Puan Nadia tadi memang diam tanda setuju lah. Okey. Bila macam ni kita beranggapan maksudnya tuan-tuan, puan-puan dah jelas. Okey, kecuali ada a few tadilah yang contohnya berkaitan dengan end of chapter dan sebagainya tu. Okey, jadi kita mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh membimbing rakan-rakan kolej pelaksana yang lain nanti sewaktu membangunkan JSU dan juga rubrik. Okay, seperti kita maklumkan untuk fasa ini kita bangunkan yang semester 1 sahaja dulu. So mostly ada 4 kursus lah kan. Untuk yang semester 2, 3 dan seterusnya kita akan buat secara berfasa lah. Okay, dalam bengkel-bengkel yang seterusnya. Memandangkan ini merupakan kurikulum baru jadi kerjanya agak banyak sikit lah nak memulakan ni. Nanti once kita dah settle down, dah stable, insyaAllah. Lepas tu kita tinggal maintain untuk buat pemurnian, kemasini dan bangunkan item sahaja. Okay? Okay, untuk masa trainer ada apa-apa input tambahan ke? Nak tambah apa-apa sebelum kita tutup? Boleh Sucia boleh update attendance berapa orang dah jawab? 194. Baru 194. Boleh share lagi kot. Share lagi dekat spam je dekat chat tu. Ada daripada program lain tak yang pernah buat rubrik lagi? Rubrik apa Cik Azan? Saya nak tanya ada tak yang daripada program yang dah mula buat rubrik? Ada tak? Sebab kita maklum daripada MPU, unit pengajian am dah ada rubrik lagi peringkat BK dia punya penggubal dah siap-siap rubrik dah. So selain MPU ada tak program lain sewaktu penggubalan kurikulum dia dah buat sekali rubrik juga? Macam tak ada, tak pernah buat. Okey, apa-apa masalah boleh berurusan terus dengan macam okey. Untuk list master trainer tu boleh rujuk kepada apa tadi surat jemputan. Surat jemputan untuk taklimat hari ni kita memang dah bagi dah list master trainer mengikut bidang. Okey, tapi sekiranya cluster plan nak buat bengkel tu nanti master trainer bidang berkenaan tidak available katalah.
Okay, so boleh refer juga master trainer yang unit bidang lain sebab kita still guna samalah master trainer kita. Okay. Dan master trainer kita yang paling otak adalah Puan Yufiza. Ada tak Puan Yufiza? Puan Yufiza ada tak bersama kita? Rasa tak ada lah Kak Long. Okay. Tak ada. Okay, Puan Yufiza ni master trainer untuk pengajian am. Jadi sebelum dia berpencen, dia nak pencen dah di bulan 4. Jadi kita ambil peluang ni. Sebelum dia pencen tu, bolehlah nak panggil Puan Yufiza pun boleh. Okay. Ada apa ni? Maklumat pasal syllabus Mathematics, Science, Computer. Jika ada CLO yang touch kognitif, kena bangunkan JSU juga. Yelah. Kenapa? Sebabnya MPU dikatakan kebanyakannya efektif kan? Okay, ada domain efektif. So kalau kita tengok tadi JSU kita, kita tengok tadi JSU kita yang PB tu semua masuk. Okay, semua domain tu masuk dalam JSU tu. Okay, sama ada dia kognitif, psikomotor ataupun afektif. Okay, tak jumpa dah link attendance. Okay, boleh share balik link attendance. Okay, kita open 5 minit lagi sebelum kita tamatkan. Timeline rubrik 24 harian 2 draft akhir. Timeline rubrik. Oh, okay, faham. Maksudnya yang rubrik untuk MPU ni rubrik yang dibangunkan ni, dia kata 24 Februari draft akhir. Itu untuk MPU lah sebab dia orang dah gear 7. Dia orang dah siap dah buat rubrik. Ajaklah kau. Maksudnya kalau instrumen penilaian skema pemakahan, rubrik tak perlu buat lah ya? Ya, tak perlu. Buat skema sahajalah. Tak payahlah. Okay. Kalau DT tu apa? Kalau DT bagi CLO1 adalah C1. Maksudnya soalan ujian hanya fokus pada C1 sahaja atau boleh C2? Ya, Cik Azran boleh respon? C1 saja sebab dia kepada C1 saja. Kalau C2 orang boleh buka dua. C1 dan C2. Okay, jelas Puan Niza. Kalau dekat CLO tu dia dah tetapkan C1, maksudnya untuk penilaian kita uji setakat C1 sajalah. Unless dekat CLO dia sampai C2, so soalan boleh jadi C1 hingga C2.